Kalau sekiranya saudara mengkaji dengan mendalam, saudara akan faham bahawa saudara berbuat ibadat di Mekah ni main-main saja. Main-main saja. Kalau sekiranya saudara berbangga kerana saudara menangis dan air mata saudara berlumuran di pipi kerana beribadat dekat Kaabah, beribadat di Masjid Nabi, maka leher-leher kami yang berjuang untuk menegakkan Islam ini berlumuran dengan darah kerana menegakkan agama Allah. Mana lebih leher yang berlumuran dengan darah, dengan pipi yang berlumuran dengan air mata. Bila Qudud Ma'iyat baca syair Abdullah bin Mubarak, Qudud Ma'iyat kata, Sadaqa Abu Abdullah, Sadaqa, benar apa yang dikata itu, benar apa yang diucap. Di mana ketika Abdullah bin Mubarak pergi ke Madinah, Harun Rashid juga pergi ke Madinah, sama-sama mengerjakan haji. Zaman Harun Rashid, tiba-tiba isteri Harun Rashid melihat orang ramai berkerumun menyambut Abdullah bin Al-Mubarak yang datang ke Madinah. Tidak seramai orang menyambut Khalifah Harun Rashid. Di mana orang menyambut Abdullah bin Mubarak lebih ramai kerana menghormati ilmu dan perjuangannya daripada menyambut Khalifah Harun Rashid. Lalu ditanya siapa yang begitu hebat. Datang orang sambut dia, siapa itu? Lalu dia beritahu itulah dia Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu Zubaidah, isteri Permaisuri Rashid, mengatakan, Antal Amir, engkaulah yang sebenarnya Amir, bukan Harun Rashid. Sejak itu maka Abdullah bin Mubarak dikenali dengan Amirul Mukminin fil Hadis, Amir Mukminin dalam ilmu hadis, yang memimpin orang Islam dalam ilmu hadis dengan kitabnya yang terkenal. Itulah di zaman kemenangan Islam kita melihat pemerintah benar-benar mencari penasihat-penasihat yang baik, mencari mereka yang baik yang menegakkan Islam, bukannya pemerintah beli orang. Di zaman Raja Akbar, raja yang memerintah India, dah cerita dah minggu lalu, sebut sekali lagi, Jalaluddin Akbar, Sultan Jalaluddin Akbar yang memerintah India, memerintah kerajaan Mughal, kerajaan Mongol yang besar menguasai India di zaman kerajaan Islam. Di mana Akbar ini, Jalaluddin Akbar ini ialah seorang raja yang cerdik, tapi butuh huruf. Dia cerdik, tapi tak tahu membaca dan menulis. Oleh kerana pemerintahan dipilih secara waris, bila ayah dia mati dia jadi raja. Dia cerdik. Kerja dia memanggil ulama-ulama bermuzakarah. Ulama-ulama bermuzakarah. Ulama-ulama ni pula tak menunjukkan penasihat yang baik. Sama ada mufti, sama ada khadib besar dan lain-lain, tidak menunjukkan sifat yang baik. Kemudian dia panggil sami-sami Hindu bermunazarah dengan ulama. Dia biarkan ulama ni bermunazarah, berbahas dengan sami-sami Hindu. Kemudian dia buat keputusan sendiri. Tiba-tiba qadi besar mati. Lalu dia melawat ke rumah qadi besar. Tiba-tiba dia melihat di rumah qadi besar itu penuh dengan harta-harta benda. Di antaranya kepingan-kepingan emas. Rupanya orang ni dekat dengan aku, kata Raja Akbar, kan nak cari harta, kerana nak cari kemewahan dan kesenangan. Selepas itu Raja Akbar ni tak percaya lagi pada ulama, tak percaya pada orang alim. Lalu dia merekakan satu agama yang dinamakan din ilahi. Din ilahi. Din ilahi ini ialah campuran Islam dengan bukan Islam. Dia campur ajaran Islam dengan ajaran bukan Islam. Maka jadi berkecamuklah. Hak Islam pun ada, hak bukan Islam pun ada. Sehinggalah dia pindah arak menjadi halal. Babi jadi boleh makan. Siapa mereka itu? Kita tak siapa mereka itu. Ini semua dahsyat. Dia suruh orang sujud kepadanya. Sehinggalah Akbar mati. Bila Akbar mati, naik anak dia. Anak dia jadi raja ni, panggil orang menghadap dia. Suruh sujud. Ramah sujud. Tiba-tiba Maulana Sir Hindi, seorang alim yang terkenal di India di zaman itu, tidak sujud.
Tak sujud. Pasal tak sujud? Kerana Nabi melarang sujud lain pada Allah Ta'ala. Tak boleh sujud. Lalu Sirhindi ditangkap. Dikurung dalam penjara. Dikurung dalam penjara. Setelah berapa lama dalam penjara, pengganti Raja Akbar ini ingat boleh jadi orang alim ni sungguh agaknya. Lalu dibebaskan. Dibawa menghadap dan diminta nasihat. Dia memberi nasihat. Kemudian dia benarkan buat perubahan. Balik kepada Islam. Balik kepada Islam, dia mati. Dan anak murid kepada Sirhindi, iaitulah Aurangzeb Alimkir, dilantik menjadi raja yang memerintah dengan hukum Islam yang sepenuhnya. Itu sejarah Islam. Macam-macam cerita. Dalam sejarah lagi, di India juga, raja yang zalim. Tak ada siapa boleh beri nasihat pada dia. Maka seorang yang pandai menulis. Ditulisnya buku menceritakan binatang-binatang. Tak cerita manusia, cerita binatang. Cerita anak berlomba dengan kera. Cerita serigala menghakimkan kera. Cerita binatang-binatang saja dalam buku ini. Lalu dihadiahkan kepada raja buku ini. Bila raja baca, raja merasakan ini sindir pada dia. Ini sindir. Lalu penulis buku itu ditangkap. Dikurung dalam penjara. Oleh kerana cerita binatang, raja ni baca buku ni galik-galik. Baca-baca sehingga habis. Bila habis baca, mari insaf, mari sedar. Dan penulis buku itu dibebaskan. Dibebaskan dan dia nak lantik jadi menteri. Penulis itu tak mau. Lalu dilantik jadi penasihat yang berada di sisinya. Dan buku ini diterjemah dalam bahasa Arab. Dikenali dengan Kalilah wa Dimna. Kalilah wa Dimna. Iaitu sebuah buku yang menceritakan binatang dengan binatang. Buku ini mengandungi nasihat kepada manusia. Kerana kalau manusia tak reti, binatang boleh reti. Di antaranya ada perkara yang binatang reti, manusia tak reti. Ada juga perkara begitu. Maka Tuhan ada manusia dengan binatang. Jadi inilah kisah-kisah yang menjadi pengajaran kepada kita bahawa kita naklah memilih penasihat-penasihat yang baik, pengikut yang baik, kawan yang baik, terutamanya mereka yang memerintah, mereka yang memimpin, mereka yang mengendalikan urusan umat. Mestilah memilih penasihat-penasihat yang baik, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam.